Dan inilah sultan yang sangat adil, namanya Sultan Alauddin Riayah Shah. Inilah yang melaksanakan hukum Islam di Melaka. Dia adalah raja yang diasuh oleh Sultan Mansur, oleh ulama-ulama yang terbaik, dan dia telah melaksanakan hukum Islam yang perfect di Melaka. Dalam sejarah Melayu masih lagi kita dapat kesan keadilan raja ini. Dalam sejarah Melayu, walaupun dia ditulis untuk berpihak pada Portugis, masih digambarkan waktu malam raja ini keluar ke serangan dengan pedangnya, dengan kerisnya, dan dia mencari lanun yang berhamajalela di Melaka. Dia kejar lanun dan dia matikan, dia tikam 5 orang perompak malam itu, seorang dia, menunjukkan raja yang gagah perkasa. 5 orang lanun dilawan oleh seorang raja. Esok dia bangun, dia panggil Temenggung. Temenggung adalah ketua polis. Malam tadi apa-apa kejadian? Tak ada apa-apa. Pergi tengok tepi jambatan, ada 5 perompak yang mati. Siapa yang bunuh? Terpanjat Temenggung sebab Temenggung tidak menjalankan tugas. Inilah menunjukkan dia adalah seorang raja yang sangat-sangat adil, dan dia meresi sifat Khalifah Umar Ibn Aziz. Tetapi tokoh ini tidak diberikan setimpalnya sejarah tentang dirinya. Yang ada adalah cebisan-cebisan daripada sejarah agungnya. Dan di Melaka ketika itu dia melaksanakan hukum yang ada Al-Quran. Dia melaksanakan hukum qisas, dan dia melaksanakan hukum rejam atas muhsan. Dia juga melaksanakan hukum potong tangan. Dalam pasal yang ke-7, ekonomi riba diharamkan sepenuhnya di pelabuhan Melaka. Murtad ialah mati. Dilaksanakan dan boleh kita kaji dalam undang-undang konon Melaka. Sayang British mengatakan tanah Melayu tidak ada undang-undang, sedangkan undang-undang bertulis yang lengkap sebelum British maju, kita sudah ada undang-undang dalam kurun yang ke-15. Dan undang-undang ini melaksanakan Islam dengan adil. Ada satu lagi undang-undang tambahan kepada undang yang utama ini, ialah undang-undang ta'zir. Undang-undang ta'zir juga dimasukkan dalam pasal-pasal yang lengkap, sebab ini diambil daripada Osmaniyah. Osmaniyah melaksanakan undang Islam yang sempurna, maka Melaka ialah sebahagian Osmaniyah, Maluku ialah Osmaniyah, Sulu ialah Osmaniyah, dan mereka melaksanakan hukum yang sama. Tetapi ini tidak diberi perhatian oleh profesor-profesor terbaik negara kita. Mereka sebut undang Melaka, mereka tidak menguraikan apakah undang-undang Melaka. Kemudian ada satu lagi undang-undang melengkap pada undang-undang Melaka, disebut Undang-Undang Konon Laut Melaka. Ini hukum harabah. Siapa yang melakukan rompakan di perjalanan, maka Al-Quran menentukan, yakni potong tangan dan bersilang kaki dan kepala dan disalib. Itu ialah hukuman Islam, hukum harabah. Tetapi sekiranya harabah tidak dapat dibuktikan, maka ta'zir dilaksanakan. Maka ta'zir inilah yang banyak dibincangkan oleh ahli undang-undang. Mereka mengatakan Melaka tidak melaksanakan hudud, tetapi melaksanakan ta'zir. Ta'zir memang ada, tetapi yang asal pun ada, tapi mereka cuba overlook tentang perkara sebenar. Saya harap kajian tentang undang Melaka ini dikemukakan kembali untuk membuktikan bukti yang benar-benar bahawa Melaka melaksanakan undang-undang yang penuh, sebagaimana yang didakwa oleh British bahawa negara ini belum ada undang-undang. Pegawai-pegawai kita terbaik di Malaysia mengatakan kita tidak ada undang-undang sebelum Kemalua diperkenalkan. Sayang mereka tidak belajar sejarah. Bukan saja undang-undang Melaka, tetapi undang-undang Pahang. Kemudian kita lihat undang-undang Laut Melaka, iaitu hukum harabah. Kemudian hukum undang-undang Pahang dilaksanakan oleh generasi apabila Melaka telah kalah, maka sebahagian daripada keturunan Sulu Jadu Melaka telah sampai ke Pahang. Dilaksanakan oleh Sultan Abdul Ghaffar, kadang-kadang disebut sebagai Sultan Abdul Ghaffar, dan Ustaz Abdul Halim Muhammadi telah mengkaji lengkap undang-undang ini, undang-undang Pahang, dan saya harap diterbitkan, dibincangkan, sebab dia adalah perincian kepada undang-undang Melaka. Tetapi sayang, saya rasa belum dicetak, dan boleh bertemu dengan Ustaz Halim sama ada dia sudah cetak kitab ini atau tidak, dan dia menceritakan bahawa undang Islam kebanyakan ta'zir telah dinaskan dengan jelas dalam undang-undang Pahang, dan ini perlu dibicarakan, perlu dibedahkan, perlu diuraikan, supaya kita tahu bahawa dakwaan orientalis tidak benar sama sekali. Dan kita lihat undang-undang Kedah. Kedah juga melaksanakan undang-undang yang sama ketika pemerintahan Sultan, tak silap saya, Sultan Muhammad Jiwa.
Kemudian Perak juga melaksanakan undang yang sama dalam besi-besi yang tertentu. Maksudnya bahawa sebelum British datang ke sini, sebelum penjajah Pangkur, maka Islam telah termaktub dalam undang-undang bumi, land, law of the land. Kita lihat dalam filem Semerah Padi. P. Ramlee membuat satu filem berdasarkan daripada kisah yang benar. Dan di situ kita lihat undang-undang Islam telah maktub. Walaupun difilmkan, maka undang-undang keterangan ini tidak disempurnakan dengan sempurna dengan saksi-saksi yang sah, tetapi dihukumkan rejam ataupun di rotan. Ini menggambarkan kelemahan filem, bukan kelemahan cerita asalnya. Asalnya ditemakan kepada salah satu daripada alam Melayu yang melaksanakan undang yang sama. Saya pergi ke Aceh beberapa tahun lepas. Saya dibawa ke satu tempat rejaman orang yang berzina. Ada masih disimpan sebagai satu tempat kenangan di kawasan pendalaman Aceh. Di situ pernah dilaksanakan ketika zaman kerajaan Aceh, menunjukkan Aceh juga melaksanakan Islam. Dalam kitab fiqh dituliskan bahawa Jawa, apabila disebut Jawa, maksudnya sama ada kita ataupun Jawa sebenarnya. Dia sebut hukman la suratan. Di dalam istilah perundangan disebut de facto de jure. Maksudnya Melaka ataupun Jawa pernah melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Dia panggil hukman la suratan. Apabila Belanda datang, maka hukum itu masih termaktub, tetapi tidak laksanakan. Hukman la suratan. Hukman la suratan maksudnya undang-undang tercatat tetapi tidak laksanakan sebab Belanda mengambil alih. Menunjukkan bahawa contoh-contoh ini dicatatkan dalam kitab-kitab fiqh kita, menunjukkan bahawa bumi ini bukan bumi yang tidak ada undang-undang, tetapi bumi yang sudah ada undang-undang. Tapi sayang British telah menukar sejarah negara kita. Oleh sebab itu pemuda-pemuda depan saya harus ada pengkaji. Untuk mengkaji kita harus menguasai ilmu, dan apabila kita mengkaji tentang sejarah Islam, bahasa Arab wajib. Oleh sebab itu kita harus kuasai dengan sepenuhnya, sebab kita nak baca teks klasik. Saya alhamdulillah, saya buat PhD dalam bidang manuskrip yang sangat-sangat sulit untuk saya baca. Saya baca manuskrip yang belum ada titik, bukan ada baris, tidak ada titik, nun dengan te dengan be sama saja, dan kita harus jangkakan apakah bacaannya. Dan itulah tulisan Algebra yang pertama. Algebra pertama ditulis pada tahun 800 Misi, dan dia masih dapat dikaji. Dan itulah bentuk manuskrip yang pernah saya kaji. Dan saya sangat berminat dengan kajian ini, dan tulisan buku saya lebih kepada kajian yang berdasarkan pada manuskrip yang asli, walaupun kadang-kadang saya juga merujuk pada tulisan moden.